Okay, boleh nampak tak cikgu punya PowerPoint? Boleh cikgu. Okay, apa yang awak nampak sekarang? Nampak eksperimen. Nampak apa? Nampak jadual. Nampak jadual yang ada jisim pemberat, betul lah? Betul. Okay. Assalamualaikum. Selamat petang, selamat malam. Kalau kata selamat malam macam nak bye-bye pula kan? Okay, cikgu minta maaf atas sedikit kesulitan tadi. Terima kasih kepada yang masuk awal. Ini kita akan habis pada pukul 10.10 lah sebab kita lewat 10 minit. Okay, untuk menyambung pelajaran yang lepas, cikgu ada bagi awak homework sikit. Mungkin ada yang dah buat. Okay. Dan cikgu masih menanti jawapan graf daripada awak tapi tak dapat pun. So cikgu anggap macam okay, awak sibuk sangat ke, kita terus semak sama-sama So, okay, untuk yang soalan nombor 3 ni, Hashim menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara jisim pemberat berslot dengan tempoh ayunan T bagi suatu spring. Okey, Hashim mengambil masa T. T tu adalah masa lah, bukan tempoh. Bagi 20 ayunan lengkap untuk jisim berslot. Okay, dia bagi kat kita 20 ayunan lengkap. So, setiap bacaan ni adalah untuk 20 ayunan lengkap. Pada pelajaran lepas, cikgu dah beritahu apa ni dimaksudkan dengan tempoh. Tempoh adalah kuantiti fizik untuk mengukur masa yang diambil untuk melengkapkan satu ayunan. Jadi di sini kalau kita nak cari untuk satu ayunan, awak perlu menggunakan nilai masa 26 saat ni bahagi dengan 20. 20 tu maksudnya kita bagi 20 kali ayunan. So setiap satu ni nilai dia adalah untuk satu ayunan sahaja. Jadi tempoh mewakili satu ayunan lengkap. Okey. Kemudian dia minta untuk kita lengkapkan jadual dengan menghitung data terbitan T tu tempoh dan T square. So macam mana nak dapatkan T square? Apa yang ada kat sini, kita kuasa 2 kan. Okay, so awak ambil kalkulator 1.3 kuasa 2. So kita akan dapat jawapan 2.1. Dan seterusnya sampai habislah. Okay, jadi bila dia minta untuk kita buat graf, ingat balik macam mana nak buat graf. Ada 7 point yang kita nak kena score untuk nak lukis graf. Ingat lagi Yang pertama, kita nak buat apa? Kita kena lukis skala. Lukis paksi paksi. Okey, paksi mestilah dilukis di bahagian kiri sekali kertas graf. Okey. So bila kita lukis paksi kat sini, sepanjang ni awak letakkan kuantiti fizik. Kalau disebut T square lawan dengan M, so awak kena letak T square tu di paksi Y. Okay, T square, unit dia S square. M pula unit dia tengok pada jadual. Kalau unit dia bagi kilogram, awak tulis kilogram lah. So di sini dia bagi kita nilainya adalah G. So unit di bahagian paksi X pun adalah G. So M adalah kuantiti fizik, G. Okay. Itu yang pertama dan kedua. Yang pertama kuantiti fizik. Yang kedua ialah unit. Ketiga adalah skala. Okay. Skala yang awak pilih mestilah dalam gandaan 1 atau 2 atau 4 atau 5. Okay. Kita tak ada gandaan 3, 6, 7, 8, 9, tak ada. So di sini gandaan yang kita pilih untuk T square, kita tengok balik pada jadual. Yang paling besar sekali nilainya adalah T square yang bawah. T square yang bawah. Okey, T square 8.2. So, kalau kita tengok kat sini, awak punya nilai kat atas ni kan kita ada 12 kan. 12 kotak besar kan. So, kat sini kita boleh letak sampai 9 kotak. So, bila kita pilih 9 kotak, maksudnya kita dah guna 9 daripada 12 kotak. Okey, so di sini awak letak setiap satu nilai, satu kotak besar tu, nilai dia 1. Okay, dalam gandaan 1 lah ni. Setiap satu kotak besar tu nilai dia 1. Jadi kita letak sengatan untuk memudahkan kita nampak nilai dan senang pemeriksa nak tengok. Okey, seterusnya untuk paksi X, awak perhatikan pada T square lawan M kan. So yang ni duduk kat paksi X. Okey, yang bawah tadi tu dekat paksi Y. So dekat paksi Y, kita dah letak nilai paling besar tadi adalah 9 kan.
So dekat paksi X paling besar sekali ialah 100. Okay, so bila kita tengok kat sini 100, bahagian bawah kita ada 10 cm. Jadi sebaik-baiknya kita guna 10 kotak. Bukan 10 cm, 10 kotak. 10 kotak besar maksudnya 20 cm. Okay, jadi setiap satu ni awak boleh naik gandaan 10, 10, 10. Atau, okay, atau kalau nak buat naik 20, 40, 60, 80 ni, macam mana dia punya notification ni naik selalu? Kalau naik 2, 4, 6, 8, 10 pun boleh. Okay? Okay, kalau kita naik 2, 4, 6, 8, 10 ni, maksudnya kita dah guna 50% daripada skala di paksi X pun boleh juga. Okay. Jadi seterusnya kita akan plot. Okay, plot satu-satu dengan berhati-hati. Kita ada 5 bacaan. So 5 bacaan akan bantu untuk kita dapatkan satu garisan penyesuaian terbaik. Okay? Garisan penyesuaian terbaik itu adalah satu garisan yang kita pilih dalam keadaan titik-titik yang ada tu adalah dalam keadaan seimbang. Jadi kalau di sini kita tengok ada 3 titik yang terkena pada garisan dan ada 2 titik yang kurang yang agak jauh lah. Jadi kat sini kalau dia tak kena, biar satu di bahagian bawah, satu lagi di bahagian atas. Jadi kita nampak dia seimbang lah. Dan garisan kita boleh juga potong paksi dan tak salah jika tak potong pada paksi. Mesti potong paksi tapi tak semestinya terkena pada asalan. Okay. So kalau dia kena pada asalan, kalau dia minta hubungan, kita kata daripada langsung lah. Okay. So tentukan kecurunan garis lurus. Macam mana nak cari? Guna segitiga yang paling besar. So kat sini awak boleh guna kawasan ni boleh. Okay, kawasan yang dia bagi ni. Okay, atau kalau nak guna di sini pun boleh, tak ada masalah. 8.2 ni. Okay, 8.2 dengan 100 ni. Tak ada masalah, boleh. Kalau nak guna sini pun boleh. Bergantung kepada segitiga yang kita pilih. Tapi segitiga awak mesti besar lah. Okay. Selepas selesai kita pilih nilai, kita masukkan dalam formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1, di mana setiap nilai itu kita gantikan dengan koordinat yang kita pilih tadi berserta dengan unit. Okay, di paksi Y unit dia S square, manakala di paksi X pula unitnya adalah gram. So kalau kita nak bagi dia sebaris, jadi S square G negatif 1 seperti ni. Okay. Soalan seterusnya, dia tanya, jika eksperimen ni dijalankan di permukaan bulan, apakah kemungkinan yang akan berlaku kepada kecerunan graf? Apa beza bulan dengan di bumi? Okey, di bulan dan di bumi, perbezaannya adalah pada pecutan graviti. Nilai pecutan graviti di bulan adalah 1/6 sahaja daripada di bumi. Jadi sebenarnya apabila kita buat eksperimen ni di bulan, kecerunan graf tak berubah. Kenapa? Kerana tempoh ayunan spring ni sebenarnya hanya bergantung kepada jisim dan pemalas spring. Okay, dia langsung tak bergantung kepada pecutan graviti. So walaupun di bulan pecutan gravitinya hanyalah 1/6 daripada 9.81, tapi dia tetap tak mengaruhi tempoh ayunan. Maksudnya masih sama lah. Tempoh ayunan dia masih dapat jadual yang sama. Okay, yang mempengaruhinya adalah jisim bagi pemberat. Satu lagi adalah jenis spring yang kita guna lah. Kalau spring kita tu pemalar dia besar ataupun kita kata kekerasan dia tinggi, dia punya nilai bagi tempoh tu mungkin akan ada perubahan. Okey. Masih kita nak jawab soalan yang sama. Dia bagi bagaimanakah ayunan spring bersama pemberat ini boleh dijadikan satu alat pengukur masa dalam unit saat. Di mana dia bagi satu formula kat kita, T square adalah sama dengan 4 pi square M per K. So gunakan spring yang sama di mana pemalas spring K sama dan graf yang telah dilukis. Okay. Bila jisim bertambah, tempoh bertambah. Kenapa kita kata macam tu? Kenapa kita kata jisim bertambah, tempoh bertambah? Kita tengok balik pada formula. Okay. T duduk di sebelah kiri, M sebelah kanan. So kalau ada sama dengan ni, yang duduk sesama dia ni semua berkadar songsang. M
Kalau ada lagi kuantiti fizik sebelah dia, berkadar sengsang lah. So kalau T dengan M duduk rumah asing-asing lah. Ni rumah ni jiran. Okay, ni rumah lain. Sini rumah lain. So T dengan M berkadar langsung. Kalau cikgu senang nak cakap T ni boleh kahwin dengan M. So hubungan mereka berkadar langsung lah, berkadar terus. Tapi kalau sebelah M ni contohnya ada MA. So M dengan A ni dia berkadar sengsang satu rumah. Tak boleh kahwin. Sekadar kahwin juga hubungan mereka sengsang. Jadi dalam kes ni kita tengok T dengan M asing-asing kan. Dia dipisahkan dengan sama dengan tu. Maksudnya duduk rumah asing-asing. So T dengan M berkadar langsung. Bila jisim bertambah, tempoh pun bertambah. So kita boleh sebut T berkadar terus dengan M atau T berkadar terus dengan punca kuasa M. Sebab apa? Sebab kalau nak cari T saja, punca kuasa P kepada kuantiti fizik yang sebelah kanan lah. So T square sama dengan 4 pi square M per K adalah bersamaan dengan kecerunan darat dengan M. Okay. Kenapa kita kata kecerunan darat M? Tengok balik ni. T square, okay, T square sama dengan 4 pi square per K ni adalah diberi kecerunan. Di sini. T square. Tadi formula kecerunan kita letak apa? Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Maksudnya formula kecerunan kita bahagian atas ni adalah nilai untuk tempoh kuasa 2. Bawah adalah nilai untuk jisim. Okay. So T square sama dengan 4 pi square per K tu diletakkan sebagai dia punya kecerunan dia. Okay. Sebab dia kata di mana K adalah pemalas spring K sama. Pemalas spring K adalah sama. Jadi kita anggap kita tak ubah spring lah. Jadi 4 pi square per K tu adalah kecerunan darat dengan M sama dengan masukkan balik tadi nilai kecerunan darat dengan M. Kecerunan kita tadi kita dapat 0.08125. Km adalah jisim. Km adalah jisim. So ambil lah nilai jisim. Bila T square sama dengan 1, tengok. Bila T square sama dengan 1, maksudnya pada waktu 1 macam ni. Okay. T sama dengan 1. T square sama dengan 1. Punca dia pun 1 juga. Jadi M dia sama dengan apa? M dia adalah sama dengan 12 gram bila kita rujuk pada graf. Okay. Pada waktu ni, macam tu. Lagi kalau pada waktu 4 saat pula, kalau 4 saat, kalau T square sama dengan 4 saat, maksudnya T dia sama dengan 2 saat lah. Okay, pada waktu tu, pada waktu yang 4 tadi tu, okay, nilai bagi M dia adalah 50. Okay. Soalan kebat macam ni, jarang-jaranglah nak naik. Tapi kalau dia naik, dia akan bantu awak dengan formula. So, jangan risau. Formula tu memang dia dah bagi, di mana formula tu akan distatekan apa benda kecerunan dia. Okay. Soalan nombor 4, soalan senang. Soalan yang menunjukkan jam randik mekanikal pada awal dan akhir suatu eksperimen. Sebelum buat eksperimen, kalau kita perhatikan kat sini, awal eksperimen ni maksudnya tak buat apa-apa lagi lah. Okay. Dia dah ada satu nilai bacaan kat sini. Kalau awak perhatikan, jarum tu, dia tak duduk dekat betul-betul 60. 60 ni adalah permulaan lah. 60 saat ataupun kosong permulaan. Jadi kita dah nampak dia ada kat sini, nilai dia lebih kurang 2 sengatan lah. Okay, 2. So 2 apa? 2 saat. Okay. Kita dah nampak 2 saat. Kemudian selepas eksperimen, dah buat dah eksperimen, tengok-tengok nilai untuk selepas 20 ayunan lengkap tu kita dapati 26. So adakah 26 saat ni merupakan masa untuk 20 ayunan lengkap? Tidak. Sebab apa? Sebab sebelum kita buat eksperimen dah ada nilai.
Maksudnya untuk nak ambil 20 ayunan lengkap tu, awak kena ambil nilai yang akhir ni, 26 ni, tolak dengan 2. So kita akan dapat 24 saat ni mewakili 20 ayunan. Okey. Maksudnya jam randik ni ada ralat. Ralat yang kita maksudkan kat sini adalah ralat sifar. Selama ni kita duk belajar ralat sifar ni, kita akan tolak ataupun kita akan tambah kalau dia melibatkan angkut vernier, tolak skru mikrometer. Sebenarnya alat-alat lain pun ada ralat sifar. Tengok ralat sifar kita tu dia bersifat positif atau negatif. Okey. Jawapan akhir kita nanti kita akan tolak ralat sifar. Kita akan tolak ralat sifar. Jadi dalam kes kita, ralat sifar kita ni bila dia ke kanan maksudnya dia positif. Di 26 tolak positif 2 lah. Plus 2 ni adalah nama ralat sifar untuk jam randik ni, iaitu positif 2. So bila kita nampak negatif dengan positif, dia akan jadi tolak. Sebab itulah jawapan kita kena tolak 2. Tapi kalau jam randik ni, katakan bacaan dia, sebelum ambil eksperimen, sebelum buat eksperimen, tiba-tiba jarum ni ada kat sini. Maksudnya nilainya adalah negatif 2. So bila nak cari jawapan untuk 20 ayunan nanti, awak kena ambil 26 tolak negatif 2. Means 28 saat lah. Okay. Itulah kegunaan untuk kita belajar ralat sifar. Kalau tidak, kalau kita tak tolak tu, maksudnya jawapan kita tak tepat lah. Kita tak tepat. Kalau untuk jam macam tu tahan lagi. Itu kalau melibatkan pakcik-pakcik yang meniaga ikan. Tak ada letak apa-apa, tengok dah ada 1 kilo. Jenuh kita nak membayar kan. Kita yang rugi. Tapi kalau sebelum dia letak tu dah negatif. Dia dah letak banyak dah baru nak jadi kosong. Dia yang rugi. So kita kena pastikan benda ni fair lah. Adil. Okey, seterusnya kita nak tengok mengapakah masa untuk 20 ayunan lengkap perlu diambil. Kenapa kita tak ambil 1 ayunan saja? Pelajaran lepas cikgu dah harap dah. Kalau kita ambil 20 ayunan, maksudnya jawapan kita lebih jitu sebab kita tak terlampau tergesa-gesa untuk ambil bacaan. Okey, 2 langkah penambahbaikan untuk eksperimen, ayunkan bandul, kemudian baru hidupkan jam randik serta memulakan kiraan ayunan. Maksudnya bila kita dah tarik, kita lepas, kita tengok dulu sekali depi. Lepas tu dia main sini baru kita kira 1, 2, 3, 4. Pada waktu sebut 1 mula tu, kan masa lepas tu kan, orang yang pegang jam randik tu kena tekan lah. Okay. Lepas tu, bila sama dengan 19, 20, dia pun stop jam randik dia. Okay. Bila dah stop, mata dia mestilah berserenjang dengan skala bacaan. Okay. Skala bacaan jam randik. Kalau skala je ni, semua ni. So, skala bacaan tu maksud yang ni lah. Kita nak jarum tu dia duduk betul-betul atas skala. Kita tak mau kita ambil bacaan tu daripada sisi. Okay, bila kita ambil dari sisi, mungkin yang tempat 26 tu dia jatuh dekat sini ke ataupun ke kanan sikit. Ini akan mengganggu lah nilai sebenar bacaan. Jadi untuk menentukan tempoh ayunan, macam cikgu sebut tadi, ambil dulu nilai keseluruhan bahagi dengan 20. So 24 bagi 20 kita akan dapat 1.2 saat. Untuk mendapatkan, untuk bacaan hasil daripada kalkulator, awak boleh dapat lebih daripada 1 titik puluhan. Maksud cikgu macam ni. Katalah lepas ni awak dapat 24.8. Okay. So bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1.24. 1.24 ni adalah bukan kejituan bagi jam randik. Sebab jam randik tu kejituan dia mungkin 1 titik perpuluhan sahaja. Tapi disebabkan tu data kita datang daripada kalkulator, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. So jangan kata mana ada jam randik yang kejituan dia sampai 2 titik puluhan. Benar, memang tak ada. Tapi bila jawapan yang kita dapat daripada kalkulator, awak boleh guna sampai 2 atau 3 titik perpuluhan dengan syarat jawapan-jawapan lain pun kita akan bagi dia sama. Kalau 2 titik puluhan, yang lain pun 2 titik puluhan juga. Okey, seterusnya kita nak tengok hubungan antara panjang L dan tempoh T. Suatu bandul ringkas diberikan melalui persamaan ni. Ni soalan keempat lah. Dia dah bagi kat kita persamaan.
Dengan menggunakan nilai T dalam B1 tadi tu T dia 1.2. Kita nak insert nilai tu dekat tempat T ni. Dekat tempat ni kita nak masukkan dengan 1.2. Okey. Tak ada masalah. Pi tu tekan kalkulator je. Nilai pi kan 22/7 kan, ataupun tekan kat kalkulator nilai bagi pi. Okey. Dekat kalkulator kita ada pi lah dekat mana? Dekat EXP tu Kalau tekan shift, dia ada nilai pi kat situ. Ataupun 3.142 kan. Okay. Itu formula dia. Itu formula yang dia bagi. Awak tak payah hafal pun. Masukkan nilai saja. So, bila dia bagi nilai macam tu, kita akan masuk nilai, tekan kalkulator, dapat jawapan dalam unit yang tepat lah. Kalau awak dapat dalam meter, tulis meter. Ataupun nak convert lah dengan betul. Okay. Kita assume pelajar tingkatan 4 tak belajar lagi kan bab gravitian kan. Tapi bila dia melibatkan hanya kuantiti fizik, baca soalan tak ada masalah. Okay, kita tengok. Hukum kegravitian semesta Newton boleh dinyatakan guna persamaan yang diberi F sama dengan G mm per R square, di mana F tu daya, G pemalan kegravitian. Okey, berdasarkan persamaan tersebut, nyatakan satu contoh kuantiti asas. Okey, daripada sini daya bukan kuantiti asas, G bukan. So, kita nampak kat sini. M ialah jisim dan R adalah jarak. So, dua-dua ni adalah kuantiti fizik asas. Manakala yang lain-lain tu semuanya adalah kuantiti fizik terbitan, iaitu daya, pemalan kegravitian. Ada lagi. M besar ni pun jisim juga. So, dia termasuk dalam kuantiti asas lah. Dalam kuantiti terbitan tu, ada kuantiti vektor. Kuantiti vektor maksudnya kuantiti yang ada magnitude dan dia ada arah. So, yang ada arah kat sini adalah daya, dan kalau ada jarak tu, jarak yang ada arah maksudnya dia sesaran. Jadi kalau kita nak terbitkan unit G dalam sebutan unit asas, awak kena keluarkan dulu G tu, letak sebelah. Ini formula kita. F sama dengan G mm per R square. Dia nak unit G kan, so kita nak G je yang tinggal. Yang lain kita pindahkan ke sebelah lah. So F tulis balik kat sebelah kiri ni. R square duduk bawah, naik atas. Kat sini naik atas. Okey, yang lain-lain yang duduk atas ni, kita buat turun bawah. Okey, so apa yang duduk kat atas ialah M besar, M kecil. So F ialah daya. So daya, tempat daya ni unit dia Newton. R ialah jarak. So unit dia M. Dia kata square, so kita letak square kat sini. Bahagi dengan M. M adalah kilogram. M kecil pun kilogram. So kilogram kuasa 1, kilogram kuasa 1, bila kita tambah dia jadi kilogram kuasa 2. So kalau kita nak bagi dia jadi selari, kita letak Nm kuasa 2, kg kuasa 1 dengan kg kuasa 1 ni jadi kg kuasa 2. Nak bagi sebaris jadi kg negatif 2. Okey, begitulah bab 1 habis. Okey, so hari ni kita akan masuk bab 2. Sebelum cikgu masuk bab 2, ada sebarang soalan nak tanya. Mungkin ada bahagian yang kita nak tekankan semula, kita nak highlight balik. Okay, kalau tak ada, cikgu nak teruskan dengan bab 2. Dengan bab 2, gerakan linear. Okey, cikgu harap awak dah print bahan. Okey, bahan yang dihasilkan oleh cikgu Suryati, fizik mozaik ni. Cikgu anggap bahan yang sangat hebat lah, sangat bagus sebab memang direct kita guna buku teks. Sebab exam kita, KSSM ni memang dia base buku teks. Okay, so kita hanya ulas, kita akan cuba maksimumkan penggunaan buku teks. Kita kena faham betul-betul buku teks. Dan nanti cikgu akan bincang dengan awak semua soalan formatif dan sumatif buku teks. Okay, cikgu tengah kumpul semua soalan formatif dan sumatif tu dan cari jawapan untuk dibincang sama-sama dengan awak.
So untuk bab 2 daya dan gerakan, bahagian yang pertama adalah kita akan belajar gerakan linear. Okey, boleh cikgu minta respon? Boleh tak nampak cikgu punya screen sekarang? Boleh. Okey, awak nampak apa sekarang? Orang berlari. Okey, terima kasih. Okey, gerakan linear tu maksud dia apa? Perkataan linear tu sebenarnya maksudnya adalah lurus. Jadi untuk awak punya level, kita tak belajar benda yang ada pusat, ada bulatan lagi ya. Untuk 2.1, untuk tingkatan 4, kita akan belajar gerakan linear. Okey. So, bagaimana anda menghuraikan gerakan pelari dalam perkataan? So, kita nak huraikan gerakan tu jarak, sesaran, laju, halaju, kejutan dan yang kejutan. Okey, so bila kita sebut perkataan gerakan linear, maksudnya lurus. Okey. So, kita nak tengok jarak, sesaran, laju. Jom kita tengok setiap satu. Okey, katakan Puan Chong ni dia daripada Bagan Datuk nak pergi ke Sungai kan. So, kalau kita nak tengok mana boleh straight macam tu, ada sungai lah apa kan. Jadi, apa yang berlaku ialah dia mestilah bergerak ikut laluan yang ada jalan raya lah. So, laluan yang ada jalan raya semua tu, kita panggil dia jarak. Okey, maksudnya jalan yang ikut je kilometer kereta tu kan. Yang tu kita panggil jarak. Tapi kalau Puan Chong ni dia boleh terbang terus daripada Bagan Datuk ke Sungai tu straight. Tak kira bukit ke apa ke, semua dia langgar kan. Maksudnya yang dia lalu satu line tu, yang straight ni, yang ni kita panggil dia sesaran. So sesaran ni bahasa mudahnya adalah shortcut. Okay, shortcut. Kalau jarak tu maksudnya dia ikut laluan sebenar lah, ikut sikit-sikit kat mana dia lalu tu. Jadi bila dia naik teksi dari Bagan Datuk ke Sungai, aplikasi peta tu tunjuk panjang lintasan tu sebenarnya 83 km. Laluan dia 83 km. Okey, tapi kalau ikutkan laluan Bagan Datuk ke Sungai tu 57 je. Tapi boleh ke teksi nak lalu kat celah-celah bukit dalam sungai kan? Tak boleh. Jadi teksi menggunakan meter yang diguna 83 km ni sebenarnya adalah jarak. Jarak ni adalah laluan sebenar lah. Okey, 57.22 tu sebenarnya adalah sesaran. Tak logik lah awak nak bergerak lurus kalau atas jalan lah. Mesti kita kena ikut laluan. Jadi apabila dia sampai ke Sungai, arah bagi Sungai ni daripada tempat asal dia bergerak tadi tu, kalau kita tengok dia ke kanan lah, ke kanan. So bila dia ke kanan, kita sebut dia ke timur. Okay. Kita ada 8 arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Lepas tu, yang lain kena tengok balik. Timur laut, tenggara, barat laut, barat daya. Terus selalunya dia akan tanya 4 ni je lah. Ataupun kalau mungkin awak diminta untuk cari sudut. Okey, cari sudut. Kalau minta cari sudut tu kita guna teorem Pythagoras. Tunggu sampai jumpa soalan lah kalau nak jawab tu. Jadi nilai yang 83 km tadi tu dan 57.2 tadi tu merupakan jarak dan sesaran. So kalau kita nak ingat balik, jarak ni sebenarnya laluan sebenar. Okey, sesaran ni shortcut. Ataupun kita kata laluan straight lah. Okey, ni cikgu boleh pergi laju sikit lah. Kalau dia minta untuk cari jarak, okey, kalau awak diminta untuk mencari jarak, awak kena cari jauh mana jalan patah balik, jalan apa semua tu kan. Macam awak duduk kat sekolah lah. Duduk dalam sekolah, nak rasa macam sekolah tu macam satu sekolah tu rasa macam kawasan tu je awak jalan kan. Tapi bayangkan kalau awak jalan sampai 10 kali pergi toilet, kantin, so jarak hari tu awak dah jalan mungkin dah sampai 7 km. Tambahan pula kelas awak tingkat 4, naik turun kan. Tapi bila kita diminta untuk mencari sesaran, daripada mula awak datang sekolah awak dekat kelas awak, sampai balik pun awak dekat kelas awak, nampak sesaran awak tu macam kosong lah. Sebab sesaran tu dia ambil titik asal dengan titik akhir. Okey? Jadi kalau nak cari jarak dan sesaran, jarak selalu nilai dia besar.
Okay, sesaran tu sebenarnya nilai dia dengan tempat akhir. Okay, tempat asal dengan tempat akhir tu saja. Okay. Jadi kalau kita diminta untuk mencari sesaran, perlu untuk awak nyatakan arah. Sebab sesaran ni adalah kuantiti vektor. Manakala jarak pula, awak hanya perlu menyatakan magnitude tanpa menyatakan arah. So kalau dia duduk jalan, pergi jalan mai, tengoklah sekali dia berhenti kat mana. Okay, dia berjalan dengan jarak 20 meter, dia berjalan 20 meter ke kanan. Sesaran Siti adalah 20 meter ke kanan restoran. Yang ni kita panggil dia sesaran. Sesaran tu maksudnya ada arah lah. Kalau dia sekadar sebut jalan je suka hati lah, nak jalan ke mana, ke kanan ke kiri ke atas ke bawah ke, yang tu adalah jarak. So dalam bahagian ni gerakan satu kali lurus atau gerakan linear akan dikaji, di mana gerakan linear tu semuanya perlu ada arah lah. Mudah untuk kita ingat kalau yang ke depan, ke depan tu maksudnya kalau kita bergerak ke depan. Atau kalau dalam gambar ni, kalau dalam gambar tu takkan kita nak nampak dia bergerak ke depan kan, selalu dia letak gambar kiri kanan lah. So kalau ke kanan, kita anggap dia positif. Okay, kalau benda tu terpatah balik ke belakang, negatif. Okay, kalau orang tu lari ke depan ni, kita anggapkan positif. Dan tiba-tiba dia berundur ke belakang, jadi negatif. Jadi pergerakan positif atau negatif tu melambangkan arah bagi suatu sesaran. So selepas ni kalau awak dapat nilai negatif, bukan maksudnya dia tu terlampau teruk kan, terlampau lambat ke apa ke. Maksudnya mungkin dia bergerak pada arah yang bertentangan. Okey, jom kita tengok untuk aktiviti yang pertama. Menggunakan sebatan pensel, mulakan perjalanan dari kedudukan A ke B. Okay, daripada A nak pergi ke B. Berapa meter? 2 meter. Okay, daripada kedudukan A ke B dan akhirnya ke C, 1 meter. Jumlah jarak yang dilalui. Ingat kalau jumlah jarak maksudnya awak kena tambah keseluruhan perjalanan. So kat sini kita nampak keseluruhan perjalanan kita 2 tambah 1 dapat berapa? 3 meter. So nilai ini dikenali sebagai, tu dia dah letak lah. Dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai jarak. Okay, sebagai jarak. Okay, ulang lagi langkah tu daripada A ke B dan akhirnya ke C. Ini merupakan lintasan pendek ke destinasi akhir. Jadi kalau lintasan pendek daripada A ke C, kita tak mau lalu kat laluan A, B, C. Dia lalu kat tengah-tengah ni. Dia nak jalan cepat lah. Atau yang ni kita panggil dia sesaran. Sesaran ataupun shortcut tadi. So macam mana nak cari sesaran? Awak boleh guna teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras ni kalau kita nak cari nilai, katalah kita anggapkan hipotenus ni sebagai C, yang ni kita anggap sebagai A, yang tentang ni kita anggap A, yang bawah ni kita anggap sebagai B. Nak cari hipotenus ataupun sesaran tadi, kita guna formula C square sama dengan punca kuasa A square plus B square. So kita akan dapat C ni dah. So punca A awak dapat 2 plus dengan 1. Okey, 2 kuasa 2, 4 tambah 1, 5. So punca kuasa 5 lah. Jadi tekan kalkulator dapat punca kuasa 5. Kuasa 2. Kenapa cikgu dapat 2.2? 1.73.
Soalan apa? Tolong cikgu Ustaz lah. Sebab cikgu dapat lain ni. Tak dapat 1/73. Orang lain dapat apa? Betul tak ni formula teorem Pythagoras cikgu ni? A square plus B square kan? Betul tak? Betul. Betul kan? So kalau punca kuasa 5 kita dapat 2.236. Sama tak dengan cikgu? Cikgu, saya rasa dia tolak 2/2 tolak 1/2. 2 tolak 2 tolak 1. Oh, nak cari C kena tolak Rasanya lah. Tambah lah. Tambah kan? Kalau nak cari C kena tambah kan? Kalau kita nak cari B, kita kena ambil C square tolak A square. Kalau nak cari A, Allah masuklah. Okay. Kalau nak cari A, C square tolak B square. Kat mana cikgu nak buat suara? Sekejap. Cikgu tak dengar suara awak sebenarnya ni. Okay, so jawapan ada tak? Dapat jawapan? Dapat. Nilai. Dapat tak macam cikgu? Dapat. Dapat cikgu rasa betul kot. Nanti awak check balik Ustaz matematik lah. 2.236 tu jawapan dia. Okay, so nilai bagi yang ni salah. So nilai yang kita dapat 2.236 meter tu sebenarnya adalah sesaran. Okey, jadi kalau kita nak bagi definisi jarak sebenarnya adalah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu jasad. Di mana unit SI-nya adalah meter. Sesaran pula adalah jarak, tapi dalam arah yang tertentu. Jadi kalau awak tengok pergerakan start dengan akhir tu, kalau kita tengok shortcut dia tu, yang ni adalah sesaran. Tapi kalau laluan yang dia lalui jauh-jauh tu, yang tu semua ni adalah jarak. Okey. Ini cikgu nak laju sikit. Okey, sebab cikgu nak terus ke latihan. Okey, kalau kita nak tengok rajah di bawah menunjukkan beza antara jarak dan sesaran. So apa dia jarak? Jarak adalah panjang laluan di sepanjang jalan, manakala sesaran adalah panjang garis lurus AB. Garis lurus AB ni yang ni. Yang ni ingat kalau sesaran maksudnya memang dia mesti lurus. Dia mesti start dengan last. Yang tu je. Start dengan last. Kalau last kali dia dekat sini, ambil sini je lah barisan dia tu. Jalan, berhenti kat sini. So, titik akhir dengan titik awal tu, yang ni lah sesaran dia. Okay. Cumanya beza dia nak kena sebut sesaran tu ke arah mana. Kalau macam yang tadi ni, ke arah barat daya ataupun letak sudut lah. Letak sudut. Kalau macam ni ke arah selatan. Macam tu. Kena ada arah. Ini adalah perbandingan secara jelas jarak dan sesaran dalam buku teks ada. Jarak adalah kuantiti skala, manakala sesaran adalah kuantiti vektor. Nilai bagi sesaran tu mestilah diambil daripada kedudukan awal dengan akhir. Yang tu je. Tapi kalau jarak, dia mesti bergantung kepada keseluruhan laluan yang diambil oleh pergerakan objek. Okey. Rahim jalan dari rumahnya ke simpang sejauh 1.5 km dari rumah. Kemudian dia berpatah balik dan berhenti di warung Pak Din. Sejauh 0.5 km dari rumahnya. Masa exam, lukis. Okey, lukis. Kadang-kadang dia tak ada lukisan, awak kena imagine. Lukis sendiri. So dia kata rumah dia kat sini. Rumah dia kat tengah-tengah lah. Oh tu asalan lah. Oh tu selalunya memang kita tak simbol tu asalan. Bergerak dari rumah ke simpang. Dia main ke kanan dulu. Lepas tu, dah ada main ke kanan. Kemudian dia patah balik. Dia patah balik sampai lepas pada rumah dia. Patah balik sampai ke warung Pak Din.
Pening apa dah, cari kedai tak ada kan. Patah balik sampai jumpa warung. Yang berada 0.5 km dari rumahnya. So kalau nak cari sesaran rahim dari rumah apabila sampai ke simpang, maksudnya antara dua titik ni saja. Simpang dengan rumah. Simpang kat sini, rumah kat sini. So simpang dengan rumah nilainya adalah 1.5 km. Tapi sebab dia tanya kita sesaran, awak kena letak ke arah mana. So simpang tu adalah arah selepas dia bergerak. Kita nak tengok ke arah selepas dia bergerak tu adalah ke kanan. Okey, permulaan dengan akhir, kita akan tengok yang dekat akhir ke kanan. So kita kata dia ke timur lah. Kalau dia tanya soalan kita berapa jarak rumah rahim sampai ke simpang, jawapan dia sama juga 1.5 km. Tapi awak tak perlu nyatakan ke timur. Sebab jarak tiada arah. Okey, lagi dia tanya pasal sesaran lagi. Apabila dia berada di warung Pak Din. Ingat perkataan dari rumah sampai ke warung saja. Okey, sekarang ni rumah dia. Sini warung. Kita nak tengok jarak daripada rumah dengan warung ni berapa? 0.5 km. Dan ingat kena letak arah. Rumah tu tempat dia mula, tempat akhir dia warung. So tempat akhir dia warung, so dia nak pandang ke warung ke arah mana? Kita nak pandang ke arah barat. Okey, ke arah barat. This 0.5 km ke barat. Selepas bersarapan pagi, Rahim berjalan pulang ke rumah. Apabila dia sampai di rumah, berapa jumlah jarak yang dilalui? So, bila kita nak cari jarak, awak kena start daripada mula dia jalan tadi. Daripada mula tadi, dia pergi ke simpang 1.5. Dia patah balik, daripada simpang nak patah balik ke warung tu, dia kena lalu ke rumah dia kan? So, dia patah balik 1.5 dah. Plus dengan dia lajak ke sebelah sana tu 0.5. So, kita tambah semua sekali, kita akan dapat nilainya ialah, ni sampai ke rumah dia balik dah pergi warung, patah balik ke rumah pun 0.5 juga. Okay, so 1.5 plus 1.5 plus 0.5 plus 0.5, kita akan dapat 4 km. Ini berapa jumlah sesaran rahim dari rumahnya. Apabila dia sampai rumah, sesaran di rumah. Jadi, rumah dengan rumah lah maksudnya. So, sesarannya ialah kosong. Secara logiknya, kalau dia start kat situ dan dia akhir kat situ, mesti dia punya nilai adalah kosong. Okay? Mesti dia punya nilai sesaran adalah kosong. Tapi kalau awak nak buat juga pengiraan, boleh. Kita tengok kalau dia bergerak ke sebelah kanan, kita anggap dia sebagai positif. Kalau dia patah balik, negatif. So, dalam kes dia bergerak ke sebelah kanan tadi tu, ni positif. Yang ni dia patah balik, so negatif. Lagi ke kiri, negatif. Dan sekali dia patah balik ke kanan, positif. Jadi, bila kita tambah, 1.5. Okay, ni plus lagi. Patah balik kan? Negatif lah. Negatif 1.5. Lagi ke kiri, negatif 0.5. Ini ke kanan balik, positif 0.5. Campur semua ni, sesaran kita adalah sifar. Okay, bila dia bermula dan berakhir di tempat yang sama, sesaran adalah sifar. Okay. Dalam satu aktiviti kembara hutan, seorang pengakak guna kompas dan peta. Dia memulakan kembara dari stesen A dan dia perlu berjalan ke stesen B yang terletak 400 meter ke stesen timur A. Dia dah lukis dekat kita. Okay, apabila tiba di stesen B, dia diarahkan untuk ke stesen C yang terletak 400 meter ke utara stesen B. Nampak macam panjang lah kan? Cuma dia nak cerita dia, kembara dia mula dekat stesen A. Okay, dia start kat sini lah. O dia. Okay. Jalan ke stesen B. Dia bergerak ke kanan 400 meter. Kanan 400 meter. Okey, berada kat mana? Di sebelah kanan. Dari kata timur kan? So, apabila dia tiba kat stesen B, dia kena pergi stesen C ke arah utara. Maksudnya di 400 meter kanan. Lepas utara tu naik atas lah. 400 meter juga. Okey. So, yang ni adalah stesen C. Stesen A, stesen B, stesen C. Itulah raja dia. So, apabila pengakak itu berada di stesen C, berapa jarak perjalanan dia? Jadi, maksudnya kalau dari stesen A,
dia kena campur lah 400 meter plus 400 meter. Jadi jawapan kita ialah 800 meter. Okay, soalan kedua. Berapakah sesaran pengakak dari stesen A? Dari stesen A, sekarang dia dekat mana? Sekarang dia ada di stesen C. Kita tanya sesaran dari A. So daripada sini ke sini, awak kena guna teorem Pythagoras macam cikgu sebut tadi lah. So nak cari area sini, awak kena ambil AC tadi, awak kena dapatkan nilai bagi BC square plus AB square. Okey. 400 meter kuasa 2 tambah 400 meter kuasa 2 puncak. 400 meter square. Okey, punca dapat 565. So awak tekan kalkulator, awak dapat AB nanti 565 meter. Ada lagi tu 685 kat belakang dah. So letak kali ni SPM yang latest ni dia memang nak semua yang nilai dekat titik perpuluhan tu. Letaklah kalau 565.685 awak letak 69 pun okey, ataupun nak letak 685 pun tak ada masalah. Okey, unit dia meter. Okey. Cuba tekan kalkulator sekarang. Siapa yang ada kalkulator, keluarkan kalkulator, try tekan. Guna formula ni. Dapat cikgu. BC square plus AB square. Okay. Jawapan akhir nanti kita square root dia. So 400 kuasa 2 tambah 400 kuasa 2. Jawapan akhir awak nanti punca kuasa dapat 565.685. So di sini kita nampak dia ada arah dah. Dia ada arah. So bila ada arah, awak kena cari sudut pula. Kalau tak mau beritahu sudut, awak nyatakan arah dia tu. Arah dia adalah timur laut. Utara, selatan, timur, barat. Yang ni timur laut sini. Barat laut. Lepas tu yang ni tenggara kan. Sini barat daya. Kau tertukar tenggara dengan barat daya. Betul tu. So yang mula dekat A, nak tengok dekat C lah, akhir dia dekat C. Jadi arah dia tu, kalau sasaran dia tu, kalau kita tak anak panah, kita tengok ke arah tu, maksudnya arah dia adalah timur laut. Ni kenapa jawapan dekat A1 dengan A2 berbeza? Walaupun dia bergerak kat tempat yang sama, tapi sasaran, kita kena tahu, sasaran ni adalah jarak daripada titik permulaan dengan titik akhir. Okey. Jadi kat sini berbeza kerana satu tu adalah sasaran, satu lagi adalah jarak. Jadi sasaran dan arah sasaran dan jarak tu berbeza dari segi dia punya magnitude dan arah. Okay, kenapa kita perlu belajar sasaran dan jarak? Sebab kita nak cari laju dan hal laju. Okey, tahu tak apa dia laju dengan hal laju? Laju ni sebenarnya adalah kadar perubahan jarak. Maksudnya, bila cikgu sebut perkataan kadar, maksudnya jarak tu kita nak bahagi dengan masa. Awak start bergerak mula-mula 0 meter, lepas tu bergerak sampai 8 meter. Awak jalan kaki contoh. Ini adalah perubahan awak lah. 8 meter, mula dengan 0 sampai 8 meter, maksudnya awak dah bergerak 8 meter. Itulah perubahan dia. Bila kita sebut kadar, kita bahagi dengan masa. Nak pergi bergerak sejauh 8 meter tu ambil masa lama mana? Mungkin awak ambil masa dalam 4 saat. Awak boleh lari. Ataupun awak jalan laju sikit, dalam 8 meter tu ambil masa 4 saat. Jadi bila kita nak cari laju, kita guna formula jarak bahagi masa. Okey, 8 meter bagi 4 saat. 8 bagi 4 kita dapat 2. ms negatif 1. Apa beza laju dengan laju pula? Kalau tadi laju, kita gunakan jarak bagi masa. Laju pula kita gunakan sesaran bahagi dengan masa. Yang kita cari hypotenuse tadi tu kan?
Kita letakkan nilai dekat atas, lepas tu bagi dengan berapa masa dia ambil untuk dia bergerak pada arah yang dipilih tadi tu. Jadi kalau ikutkan dia punya unit dari segi kita nampak kuantiti fizik, nampak macam nak sama tapi ingat laju adalah kuantiti skala sebab dia tak ada arah. Tapi hal laju sebab kita guna sesaran, dia adalah kuantiti vektor. Unitnya sama. Sesaran meter dia punya unit, masa saat, jadi hal laju ni unit dia adalah ms-1. Samalah macam laju. Tak ada beza. Beza dia pada arah tu lah. Okay. Beza dia adalah bila kita guna formula sesaran bagi masa. Satu lagi kita guna formula jarak bahagi masa. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kenderaan ayah awak, kat kenderaan ayah, kalau ayah bawa kereta laju kan, kita nampak nilai jarum ni dia akan tunjuk ke arah yang lagi besar macam tu. So kat sini dia bagi kat kita dalam unit, bukan unit SI lah. Sebab kalau unit SI yang betul, unit SI yang tepat tu kita guna M bahagi dengan S. So kat sini kita nampak unit dia ialah kilometer bahagi jam. Okay, H to hour, dia adalah jam. Jadi perlu untuk awak tahu macam mana kita nak convert daripada ms-1 nak jadi kilometer per jam. Okay, ni nilai yang ada dekat M nanti tu awak kena bahagi dengan 1000. S nak jadi J pula awak kena bahagi dengan 3,600. Okey. Macam itulah dia punya pengiraan basic dia. Tapi kalau daripada kilometer per jam nak pergi jadi meter, awak kena darab dengan 1000. Lepas tu jam nak jadi saat, awak kena darab pula dengan 3,600. Kita balik lah. Ni laju ni kita nak tengok, nak terangkan cepat ataupun lambat satu pergerakan objek. Jadi perbezaan dia adalah seperti yang cikgu sebut tadi. Laju adalah kadar perubahan jarak. Nampak je perkataan kadar. Ada je awak nampak perkataan kadar. Maksudnya kuantiti fizik yang ada ni kita bahagi dengan masa. Itu maksud dia. Okay? Kadar tu sendiri membawa maksud kita bahagi dengan masa. Dia melibatkan masa lah. Manakala hal laju pula kadar perubahan sesaran. Maksudnya sesaran bahagi masa. Kita tengok formula. Jarak bagi masa kita boleh letak dia punya definisi dia kadar perubahan jarak. Yang ni pun formula dia sesaran bagi masa kan. So kita kata kadar perubahan sesaran. Banyak mana dia berubah sesaran dia ataupun dia punya jarak dia. Okey, unit SI. Apa tadi cikgu sebut? ms-1. Dan bila kita nak kelaskan dia, kuantiti bagi laju ni adalah kuantiti terbitan sebab dia melibatkan hasil bahagi dua kuantiti fizik asas. Okey, jarak tu asas, masa pun asas. Tapi lepas kita dah tambah ke, tambah darab ke bahagi ke, dia akan jadi kuantiti terbitan. Tapi sebab dia tak ada arah, dia adalah kuantiti terbitan dan dia adalah kuantiti skala. Compare dengan hal laju, dia memang daripada awal tadi dah kuantiti terbitan. Okay. Sebab perubahan sesaran kan, bahagi dengan masa dan dia ada arah. So kita kata bila ada arah, laju ni adalah kuantiti vektor. Unit mereka sama, ms-1. Okey, ni adalah contoh bagi objek-objek yang bergerak. Kalau lagi besar dia punya perubahan jarak dalam satu saat, lagi lajulah objek tersebut. Okey. Tapi dalam fizik kita tak kata lebih laju, kita tak kata lagi laju, kita kata kelajuan besar.
Macam tu. Maksudnya kalau dalam kelima-lima objek ni, kita perhatikan manusia boleh berlari 1000 meter dalam masa 150 saat. Okey, jadi dia punya kelajuan dia ada 6.67. Grand Prix car ni 1000 meter dalam masa 10 saat. 1000 meter maksudnya 1 kilometer. Okey, jet car pula 1000 meter dalam masa 3 saat. Apa yang kita nampak kat sini, kita perhatikan ada dua faktor yang menyebabkan kelajuan bertambah. Okey, kalau kita perhatikan formula V sama dengan S per T ataupun V, ini laju kan? Ini laju. Ataupun laju V sama dengan S per T. Kalau laju dia D per T, distance, jarak. Okay, D per T. Ataupun S per T, kita dapati V dengan T ni kalau kita letak dia sebaris. Okay. Ataupun VT sama dengan S. Apa kita nampak bila dia sebaris, V dengan T berkadar songsang. Apabila T berkurang, V akan bertambah. So dalam kes kereta apa ni? Jet car ni 3 saat. Compare dengan Grand Prix car yang 10 saat. Kalau 3 saat, kelajuan dia bertambah. Semakin kecil masa, tengok jet car ni 1.5 saat, laju dia makin bertambah. Okay. Concorde Space Shuttle dalam masa 0.1 saat dia dah pergi 1 kilometer. Maksudnya kelajuan dia lagilah tinggi. Dekat sini kita boleh nampak lah daripada formula T dengan V berkadar songsang. Tapi V dan T berkadar langsung. Semakin bertambah jarak, semakin bertambah juga laju dia. Okay, kena ada syarat lah. Kalau V berkadar songsang dengan T, syarat dia D tu kita constant kan, kita malarkan. Kalau V dengan D, kita malarkan T. Okay? Ya. Ini contoh dia bagilah. Andy Green ni memandu kereta supersonik laju sangat-sangat. Dia cakap kereta tu kelajuan dia melebihi laju bunyi. Maksudnya kereta tu dah sampai dah. Bunyi dia sekejap lepas tu baru datang. Lepas berapa selang masa, berapa milisecond lepas tu baru bunyi tu nak sampai. Ni manusia yang laju sangat ni, Usain Bolt. 100 meter dia pegang rekod 9.58 saat. Tengoklah dia tinggi kan. Lagi laju lah dia bergerak. Satu kaki dia tu selangkah dia buka tu dah berapa meter lah. Okay. Jadi laju dia kita boleh kira dalam masa 100 meter dia boleh bergerak dalam masa 9.58 saat. Maknanya laju dia adalah 10.44 meter per saat. Dalam 1 saat tu, dia dah boleh bergerak 10.44 meter. Kita dalam 1 saat kalau duduk berlenggang-lenggang kan. Tak ada lah macam tu. Ni orang laju. Okey. Sekarang ni, cikgu nak guna kuantiti fizik baru yang mungkin awak baru dengar. Okey. Kalau tadi kita dah dengar laju, jarak, jarak, sesaran. Tapi kali ni kita nak explain pula. Yang disebutkan laju tu laju yang macam mana? Kadang-kadang kalau kita lah, orang Melayu ni kalau cakap, wah laju gila. Laju sangat-sangat. Kita akan sebut macam tu kan. Lepas tu kita tahu, maintain lah laju dia. Macam tu. Itu semua adalah fizik sebenarnya. Okay. Tapi kalau betul-betul kita nak jawab exam, dia mesti spesifik. Okay. Laju ni ada banyak. Okay. Laju yang pertama, kalau laju dia sama daripada awal sampai akhir, kita panggil dia laju malar.
Okay, halaju malar. Atau bahasa Inggeris constant velocity. Ataupun dalam bahasa Melayu halaju seragam. Okay. Kalau dia tak bergerak, duduk diam je kereta tu, duduk kat lampu syarat merah mana boleh bergerak kan. So yang tu kita panggil halaju sifar. Okay, kalau dia pegun. Kalau dia pegun, kita kata halaju dia sifar. Ada halaju tapi halaju sifar. Okay, kalau dia bergerak, nilai sama je. 80 km sejam, 80 km sejam. Yang tu kita panggil dia halaju seragam ataupun halaju malar. Okay. Kalau ada pecutan, contohnya kita baru sampai kat lampu syarat, daripada merah tukar kepada hijau. So bila daripada merah tukar kepada hijau, mestilah kita tekan minyak. Takkan kita nak stay dengan kosong kan. So bila kita tekan minyak, perubahan daripada 0 km per hour tadi tu, katakan naik sampai 80. Di sini ada kenaikan ataupun kita kata halaju meningkat. Maksudnya kereta tu ada pecutan. Okay. Berbeza kalau kita tengah bawa laju, tentu kita nampak lampu syarat merah, mesti kita tekan brake. So daripada 80 km tadi tu, tiba-tiba 80 km per jam tu jadi kosong. Yang tu kita panggil dia nyah pecutan. Okay. Jadi bila berlaku pecutan dengan nyah pecutan, halaju tu macam mana? Halaju ni dia boleh jadi halaju meningkat. Jadi dia tak seragam lah. Halaju meningkat. Satu lagi adalah halaju berkurang. Okay, halaju meningkat, halaju kurang ataupun halaju seragam, atau satu lagi halaju dia sifar. Okey, jom kita andaikan arah kanan ni sebagai arah positif. Kereta bergerak dengan laju seragam kerana kadar perubahan sasaran adalah sama. Maksudnya dalam selang masa yang sama, dia bergerak dengan sasaran yang sama. Dalam masa 1 saat, dia bergerak 20 meter. 1 saat yang selepas tu pun 20 meter. 1 saat lepas tu pun 20 meter. Maksudnya daripada saat pertama sampai saat keempat, dia dah bergerak 60 meter. Sebab dia punya nilai tu konsisten. Okay. So kalau macam tu, kita panggil dia halaju seragam. Okay. Next, kita tengok sikit gambar. Raja menggambarkan perbezaan pergerakan halaju seragam dan tidak seragam. Okay, kita tengok yang ni pula. Untuk kereta yang seterusnya, dalam masa 1 saat pertama tu dia bergerak 20 meter. 1 saat yang selepas tu dah tak jadi 20 meter, 30 meter. Kalau lah lepas lagi, katalah T dia dah jadi T4 dia sama dengan 3 saat kan. Pada waktu tu mungkin dah jadi 40 meter. Jadi apa yang berlaku, yang kita nampak sekarang ni, kalau kita nak describe halaju dia kita katakan bertambah. Okey, seragam tak? Dia bertambah secara tak seragam. So kalau dia bertambah secara tak seragam, maksudnya dia bertambah. Jadi kadar perubahan dia tu jadi kadar masa sama, tapi sasaran dia dah tak sama. Jadi bila sasaran yang tak sama tu menyebabkan berlakunya kita panggil pecutan. Bila ada laju bertambah, maksudnya ada pecutan. Jadi apabila dia bertambah untuk selang masa yang sama, maka halaju yang bertambah ni menunjukkan yang kereta mengalami pecutan. Okey, berbeza dengan kes yang ni pula. Mula-mula tadi dalam masa 1 saat ke 2 saat 30 meter. Tiba-tiba makin pendek, makin rapat. Lama-lama last sekali dia pun berhenti. Okay, maybe lepas ni kalau masa yang ketiga tu mungkin tinggal 10 meter. Lepas tu tinggal 0 meter. Tak tahulah. Makin pelan-pelan kan. So halaju yang berkurang ni maksudnya adanya pecutan.
Okey, yang pecutan menunjukkan yang sesaran tadi berkurang, dia dah berkurang, dia dah ada perubahan lah. Dia makin berkurang dan last sekali dia kosong. Maknanya kereta tu last sekali akan berhenti lah. Bila adanya pecutan tu, kereta last sekali berhenti. Okey. Kalau dia minta cari laju purata maksudnya campur semua sekali jarak bahagi dengan campur semua sekali masa. Berapa masa dia ambil untuk bergerak semua tempat yang ada jarak-jarak kita kira tadi tu kan. Manakala purata pula jumlah sesaran yang kita ambil semua tadi tu kita bahagi dengan jumlah masa. Lama mana yang dia guna masa untuk dia lalu dekat hypotenuse tadi yang kita kira untuk laluan shortcut dia. Okey, seterusnya kalau perkataan laju seragam tu maksudnya laju di mana magnitude dia kekal sama tapi dia tak ambil kira arah lah. Dia bergerak, tak kira kanan kiri tapi kita anggapkan laju dia lebih kurang sama lah laju seragam. Okey. Laju seragam pula maksudnya laju dia sama dan arah dia pun sama. Maknanya kalau dia bergerak ke kanan, dia bergerak sengit macam tu kan dia hypotenuse. Jadi dia punya arah tu sentiasa sama macam tu. Dia tak boleh tiba-tiba pun kanan, kiri yang tu dia tak panggil laju lah. Laju dia tak seragam lah. Ada laju tapi laju dia tak seragam. So bila kita sebut perkataan laju seragam ni maksudnya arah dia sama, magnitude dia sama. Kalau dalam kes bulatan lah katalah dia bergerak, dia kayu bicycle ikut roundabout kan. Maksudnya laju dia dah tak sama lah sebab hanya magnitude dia sama. Okay, dia bawa dekat roundabout tu 20 km sejam tapi arah dia sentiasa berubah. Utara dia tak duduk depan dia. Sekejap utara duduk kanan, belakang, macam tu. Jadi bila kat bulatan tu selalunya pelajar akan diuji dengan soalan dia katanya laju sama tak? Apa yang sama? Laju boleh sama tapi laju tak boleh sama. Okay, sebab laju dia melibatkan arah. Okey, satu objek mempunyai laju tak seragam jika magnitude-nya berubah atau arah gerakan dia berubah atau bukan dalam garis lurus. Yang tu cerita pasal seragam, laju seragam tu. Kalau kita tengok car racing lah, kereta lumba ni, mereka punya track tu mana ada lurus. Mestilah track dia bersimpang siur macam tu. Jadi dia sentiasa berubah arah menyebabkan laju dia tak seragam lah. Walaupun dia tekan minyak tu tetap sama 200 km sejam lah. Contoh dia tekan kat belok ke apa semua sama. Laju yes boleh jadi seragam. Tapi laju tak boleh. Sebab arahnya sentiasa berubah-ubah. Okey, laju tak sama kerana arah berbeza. Ini adalah 3 kes yang menunjukkan laju tak sama apabila laju bertambah, laju kurang ataupun arahnya berbeza. Okey. Ni macam ada teka-teki sikit lah. Ada 2 kereta menuju ke selatan. Adakah kelajuan kedua-dua kereta itu sama? Adakah laju kereta kedua-dua itu sama? Jom kita terangkan jawapan. Satu kereta ni dia bergerak ke utara. Satu lagi dia bergerak ke selatan. Sama tak arah dia? Arahnya berbeza. So, bila arah berbeza saja, of course laju tak sama. Tapi yang boleh sama ialah laju. Sebab laju dia kedua-duanya adalah 80 km dalam masa 1 jam. Yang ni adalah laju. Tapi kalau melibatkan arah, satu ke utara, satu ke selatan, maksudnya laju dia tak lagi sama. Jadi laju yang tak sama kerana arah yang berbeza. Okey? Jom kita nak kenal dengan pecutan. Apa beza pecutan? Laju tadi kita dah belajar lah. Jarak, sesaran, laju, laju. So apa dia pecutan? Cikgu dah sebut pecut-pecut tu. Pecutan ni sebenarnya adalah kadar perubahan laju. Nampak tak sekali lagi kita jumpa perkataan kadar? Maksudnya laju bahagi apa? Bahagi masa. Sebab kadar mesti bahagi dengan masa. Jadi perubahan laju bahagi dengan masa tu sebenarnya adalah kuantiti fizik untuk pecutan. Okey. So apakah
Deskripsi sebenarnya pecutan ni bila kita sebut perubahan halaju, maksudnya halaju yang akhir tolak halaju yang awal bahagi dengan masa yang menyebabkan mereka ada dua halaju tadi tu berubah. Kalau halaju dia yang mula-mula tadi katakan kosong, daripada kosong ni nak tekan minyak sampai jadi 80 ms -1 tu ambil masa 5 saat. So 5 saat ni adalah masa untuk dia memecut. So masa yang dia ambil tu dengan pecutan dia berkadar songsang. Maksud dia macam ni. Kan kita guna formula ni, pecutan dengan masa kita letak AT sama dengan perubahan halaju sama dengan V. Jadi A dengan T dia berkadar songsang. Maknanya semakin pendek masa untuk dia berubah halaju tadi, okay, semakin besar dia punya pecutan. A dengan T tu dia berkadar songsang. Okay, sekali lagi. Apabila masa untuk berlaku perubahan halaju tu semakin kecil, okay, masa dia pendek, pecutan dia bertambah. Tapi kalau masa untuk dia berubah daripada kosong yang 80 tadi tu ambil masa sampai 1 jam, contoh lah. Maksudnya macam kereta tu tak ada pecutan lah. Pecutan dia sangat kecil. Pecutan dia hampir-hampir tak ada. Macam kalau kita bawa kereta kan, awak tak bawa lagi lah kereta. Mak awak, ayah awak, cikgu kan. Kalau dalam keadaan tergesa-gesa, kita tekan minyak tu, awak akan rasa badan awak ni ke depan ataupun ke belakang. Kalau mak pecut kereta, badan kita macam ke belakang. Kalau tiba-tiba mak brake kereta, badan kita ke depan kan. Kenapa berlaku perkara tersebut? Sebab ada pecutan dengan yang pecutan. Ataupun yang kita belajar yang awal-awal dulu tu inersia lah. Okay, ada satu sifat yang menyebabkan badan kita tu tak mahu duduk keadaan asal tu. Kenapa ada benda tu? Sebab pecutan lah. Cuba kalau mak tekan minyak nak bagi jadi 80 tadi tu, dia tekan pelan-pelan sikit-sikit. Masa yang dia ambil tu panjang untuk jadi 80. Kita tak sedar, kita ke belakang. Headrest kita tu tak kena kepala kita. Tiba-tiba je 80. Sebab apa? Dia naik sikit. Yang jadi berlaku perubahan yang ketara tadi tu, yang nampak kesan inersia tadi tu adalah disebabkan pecutan dia besar. Ingat masa berkadar songsang dengan pecutan. Dia lagi pendek masa yang dia ambil untuk berlaku perubahan halaju, semakin besar lah dia punya pecutan. Sebenarnya ni formula dia. Formula untuk pecutan A sama dengan V tolak U per T. Apa dia V? V adalah halaju akhir. U ialah halaju awal atau dalam bahasa Inggeris initial velocity. Okay, bahagi dengan masa. Okay, jom kita perhatikan rajah A. Rajah A ni kalau masa exam nanti awak letak pembaris awak, tengoklah beza. Dia tak suruh kita kira tapi kita nak bandingkan. So kita tengok, oh sama, ni 3 cm, ni 3 cm. So sesaran dia sama. Okay, jadi apa yang berlaku pada halaju? Halajunya sentiasa seragam ataupun halaju malar. Sebab apa? Sebab bila sesaran sama pada satu garis lurus, ini menunjukkan yang halaju dia sentiasa seragam. Okay? Seragam ataupun halaju dia malar. Bagaimana dengan pecutan? Tak ada perubahan halaju. Halaju awal sampai halaju akhir sama je nilai dia. So pecutan ada tak? Pecutannya sifar, tak ada pecutan. So dalam kes ni A dia sama dengan kosong, V dia kita panggil malar. Okay. Untuk rajah B, mula-mula kita nampak, okay, untuk yang tak tahu apa benda ni, kereta ni bukan ada 3 biji bukan ada 3 biji kereta. Ini adalah image dalam selang masa tertentu. Maknanya macam kalau dalam setiap saat dia bergerak tu, saat pertama dia dekat sini, ni saat kedua, ni saat ketiga. Ni saat pertama. Okay, saat pertama. Kat situ pula panel sana. Okay, ni saat pertama. Ni saat kedua, saat ketiga, saat keempat. Macam itulah. Maksudnya bukan ada 4 biji kereta lah, ada satu saja, tapi image dia kita boleh nampak ada perubahan. So kat sini image yang kereta ni daripada image kedua dan ketiga tu kita nampak jaraknya lebih jauh daripada image pertama dengan kedua. Manakala 3 dengan 4 lagi jauh. Jadi ini menunjukkan yang ada perubahan pada sesaran, peningkatan pada sesaran.
Di peningkatan pada sesaran tu kita kata sesaran bertambah. Bila ada berlaku sahaja sesaran bertambah, maksudnya hal lajunya juga bertambah. Bila ada perubahan hal laju, maksudnya hal laju akhir dengan hal laju awal tu, hal laju akhir lagi besar, hal laju awal sikit, maksudnya ada pecutan. Atau kita kata pecutan dia positif lah. Okey, pecutan dia positif. Okey. Last sekali kita nampak image 1, okey, ataupun T1 dengan image yang T2 ni, pada asalnya jarak dia jauh. Makin lama makin dekat. Makin dekat last sekali kita nampak image untuk yang kelima, keenam tu bertindan-tindan. Bila bertindan-tindan tu maksudnya kereta tu dah tak bergerak. Kereta tu duduk pada kedudukan yang sama walaupun masa bergerak. Okay. Jadi kalau berlaku macam tu, maksudnya sesaran dia semakin berkurang, hal lajunya juga berkurang, pecutan dia jadi negatif. Kalau pecutan negatif, namanya adalah nyah pecutan. Okay. So pecutan negatif menunjukkan adanya nyah pecutan. Okey. Seorang penunggang basikal bermula dari keadaan rehat. Ingat perkataan keadaan rehat. Rehat ni maksudnya pegun. Jadi kita tahu yang U dia sama dengan kosong. Dan menambahkan hal lajunya pada kadar seragam. Hal laju dia naik sama. Naik sikit. Dia tak ada terus naik macam tu. So dia naik sikit. Sehingga dia mencapai hal laju 4 meter dalam masa 1. 4 meter per saat dalam 5 saat. So kat sini kita nampak ada U, ada V, lepas tu ada apa S tu. Kalau dia bagi saat maksudnya ada masa. So berapa purata pecutan? Pecutan apa formula dia? A sama dengan V tolak U bahagi T. Kenal pasti satu-satu kuantiti fizik ni. Ada tak V? Ada tak U? Ada tak T? Ni dia dah bantu kita masa exam tak ada lah ni. Awak yang kena keluarkan sendiri ya. Okey, hal laju awal. Tadi dia kata rehat. So hal laju awal kita berapa? Hal laju awal kita kosong. Sebab rehat sama dengan pegun. Okey, tambah hal laju. Tambah hal laju pada kadar seragam sehingga mencapai hal laju 4. Sehingga mencapai. Bila disebut perkataan sehingga mencapai, maksudnya itu adalah hal laju akhir. Jadi hal laju akhirnya adalah 4 ms negatif 1. Lama mana dia nak berubah daripada kosong nak jadi 4 tadi, dia ambil masa selama 5 saat. Jadi nak cari purata pecutan, awak kena guna formula A sama dengan V tolak U bagi T. Okey, gantikan tempat V dengan 4. Okey, cikgu suka kalau awak letak siap-siap unit yang terlibat untuk laju bahagian atas ni ms negatif 1. 5 pula kita letak unit dari saat. So 4 bahagi 5, jawapan kita nanti adalah 0.8 ms negatif 2. Mana datang negatif 2 ni? S kuasa 1 naik atas. Okay, jadi S negatif 1 tu campur dua-dua tu dapat negatif 2 lah. Okay, boleh. Cikgu rasa benda ni tak ada apa masalah. Nak kena faham tu, masa tengah faham tu okey. Sekejap bila masuk exam sekejap dia dah start lah. Malar bertambah, pening sikit. Tapi kalau awak faham betul-betul konsep malar ni maksudnya tak ada perubahan. Okey, bila tak ada perubahan, kalau hal laju malar tak ada perubahan, maksudnya pecutannya adalah sifar. Apa beza pecutan sifar dengan pecutan seragam? Pecutan seragam maksudnya ada ada nilai dia, bukan kosong. Tapi kalau kita sebut pecutan sifar, maksudnya tak ada pecutan. Bila tak ada pecutan, maksudnya tak ada perubahan hal laju. Dia boleh jadi dua kes lah. Kalau pecutan sifar ni sama ada hal laju dia malar, ataupun satu lagi kereta tu langsung tak bergerak. Kita kata objek tu pegun, ataupun hal laju sifar. Okey, hal laju pun tak ada, takkan nak ada pecutan. Okey.
Jadi sesuatu objek yang pegun atau kalau dia bergerak, dia akan bergerak dengan laju seragam. Itu kita panggil dia percutan sifat. Tapi kalau ada percutan seragam, maksudnya laju dia bertambah. Dia bertambah, dia ada selar masa dia lah. Satu saat mula jadi 10, lepas satu saat lagi jadi 20, lepas tu jadi 30. Dia ada pertambahan secara seragam. Bukan daripada satu naik terus jadi 30, lepas tu tiba-tiba jadi 40. Tak, maksudnya 80, terus jadi 1000. Maksudnya kenaikan dia tu tak seragam. Bila tak seragam, kita tak boleh kata percutan seragam. Okay, percutan seragam ni hanya apabila laju bertambah secara seragam. Okey, apabila kereta bergerak dengan percutan seragam 5 ms-2, lajunya bertambah dengan 5 meter per saat setiap saat. Maksudnya laju dia bertambah dalam masa 1 saat. Sebab tu kita punya unit dia ms-2. Okey. Macam mana kita nak kaji nilai jarak sesaran laju dan percutan? Pasti kita nak guna formula. Okey, ini adalah formula basic untuk laju. Okey, laju jarak bahagi masa. Laju sesaran bahagi masa. Percutan laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Okey. Jadi bila kita tengok kataan itu, bila bagi dengan masa, nampak ada kadar. Kadar perubahan jarak, yang ni kadar perubahan sesaran, yang ni kadar perubahan laju. Apa kuantiti fizik yang kita bagi dengan masa, kita sebut dia kadar. Okey, untuk definisi. Okey, jom kita try satu soalan. Okey, soalan yang pertama ni, dia bagi kat kita ada Razi berlari dari A ke B, kemudian patah balik ke C. A ke B 100 meter. Okey, maksudnya kita letak siap-siap. Kalau pergerakan dia ke kanan, kita letak siap-siap positif. Baru kita tak keliru nanti. Kemudian dia patah balik ke C. Bila dia patah balik ke C, maksudnya dia bergerak ke kiri 20 meter. Jumlah masa dia ambil untuk dia pergi patah balik adalah 20 saat. Okey. Tentukan jarak. Ingat, jarak adalah hasil tambah semua tempat dia bergerak. So, tak kira lah dia bergerak kanan ke kiri ke, kita kena tambah. Jadi, jarak adalah 100 tambah 20, iaitu 120 meter. Okey, jadi kalau nak cari laju, gunalah jarak bahagi masa. Okey, formula laju V sama dengan jarak, jarak bahagi dengan masa. Jarak tadi 120 meter bahagi dengan masa 20 saat. 120 bahagi, tulis unit. 120 meter bahagi dengan 20 saat. Jadi kita akan dapat unit dia nanti ms negatif 1. Awak boleh tinggal M per S saja pun boleh atau tulis MS negatif 1. Okey, sesaran. Sesaran awak kena consider arah. Jadi pada mula-mula dia bergerak ke kanan 100 meter, bergerak ke kiri kita plus dengan negatif 20. Ataupun kita start dengan tempat asal kita A, dengan tempat akhir. Jadi kita nampak akhir dia sebelah kanan daripada permulaan. Jadi bila kata ke kanan, kita boleh sebut perkataan timur atau ke kanan. Magnitude dia, jarak dia tadi, jarak tu adalah 80 meter. So 80 meter ke timur, 80 meter ke kanan. Okay, itu dah jawapan kita. So nak cari laju, formula laju, macam laju, tapi dia ganti dengan sesaran. So, V sama dengan S bahagi dengan T. Okay, V sama dengan S bahagi dengan T. Jadi, jawapan kita terdapat 4 ms negatif 1. 4 ms negatif 1. Okay.
Okay, kita cuba soalan untuk contoh yang kedua ataupun bahagian terakhir sebelum kita berehat sampai ke minggu depan. Kita tengok untuk contoh ni, kita nak tentukan jarak, sesaran, laju dan pecutan. Kalau kita tengok kat sini, motor bermula dari kosong ke B melalui lintasan OAB. Jadi kalau ada lintasan yang shortcut ni, maksudnya yang ni adalah dia punya sesaran lah. Okey. Manakala yang 5 meter dengan 12 meter ni merupakan dia punya jarak. So kalau dia minta jarak, awak kena ambil arah OA plus dengan AB. 5 plus 12 lah. So kita akan dapat 17 meter. Okay, nak cari sesaran. Sesaran kena ambil jarak terpendek. So jarak terpendek kat sini kita guna teorem Pythagoras. Okay, guna teorem Pythagoras, guna formula C square sama dengan, cikgu tak guna C square lah, cikgu ganti dengan nama panjang lah tu. Cari OB sama dengan punca kuasa OA square plus AB square. Dan kita dapat 5 square plus 12 square, square root. Okay, dapat jawapan dia 13 meter, atau sebab nilai ni adalah nilai yang memang ada dalam teorem Pythagoras, awak mudah hafal 5, 12, 13. Okay. Jadi sesaran dia memang 13 meter. Cumanya nak kena beritahu arah. Jadi kalau boleh cari sudut, carilah sudut guna sin ke, cos ke, tangent ke. Atau awak nyatakan arah dia adalah arah tenggara lah. Sesaran dia 13 meter dari OB. Dari O ke B. Maksudnya 13 meter arah tenggara. Ini mesti start ke mana, tengok ke mana lah. Kita panggil tenggara. Okey, laju adalah jarak bahagi masa. Ambil balik nilai jarak tadi 17 meter bahagi dengan masa 15 saat. Kita akan dapat 1.13. Manakala untuk hal laju, 13. Okey, arah tak boleh letak lah. 13 meter bahagi dengan masa 15 saat, kita akan dapat 0.87. Okey, laju dia letak arah. Dekat pengiraan tak ada arah. Dekat laju dia letak arah. So arahnya adalah tenggara. Okey, tenggara. So cikgu ingat setakat tu saja dulu untuk hari ini. Pada pelajaran akan datang, cikgu akan ajar awak bagaimana kita nak guna formula garis lurus untuk mencari kuantiti fizik yang lain. Maksudnya kalau selepas ni kita akan dapat bentuk soalan yang melibatkan adanya ayat-ayat, kita akan extract dulu ayat tersebut dan kita akan pilih formula yang paling sesuai untuk kita nak cari jawapan kepada kuantiti fizik yang diperlukan. So untuk pelajaran minggu depan, jangan lupa kalkulator awak. Jangan lupa print bahan dulu. Okey. Cikgu akan bagi bahan 2.1 dan 2.2 in case 2.1 habis minggu depan. Walaupun macam mustahil lah nak habis satu minggu depan lah. Tapi cikgu bagi siap-siap 2.2. Boleh awak print. Okey. So selamat beristirahat. Selamat membuat ulang kaji. Terima kasih semua yang masuk hari ini. Okey. Setakat itu saja. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Salam.